فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على طلب العلم والعمل به والاستقامة والإخلاص. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang sentiasa berusaha menambahkan ilmu agama kami. Kemudian berilah kekuatan untuk kami beramal dengan ilmu yang kami belajar dengan penuh ikhlas dan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Yang dihormati Tuan Haji Hasanuddin Musi Surau dan Jawatankuasa Surau, Tok Datuk Datin, Datuk Cik Mat yang kat depan ni, yang telefon saya beberapa kali ajak datang sini. Datuk Cik Mat, Pengerusi Pusat Zakat Wilayah yang handsome kat depan ni. Datuk senyumlah sikit Datuk. Saya biasa Datuk Pengerusi PPZ sekarang, duduk biasa program. Datuk kata nak ajak juga datang ke sini. Alhamdulillah, jodoh malam ni dapat bersama-sama tuan-tuan dan puan-puan untuk kita berkongsi sedikit ilmu, kita ulang kaji sedikit. Bila bincang-bincang dengan Ustaz Lan kita, Ustaz Sailan kita, bincang tajuk apa, lalu duduk bincang-bincang, kata kita bincang tentang Rasulullah lah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya baru balik dari Johor baru ni, di Muar. Kalau Johor 3-4 bulan ceramah maulud dia di Johor. Bukan saja Rabiul Awal, tapi sampai sekarang ada lagi jemputan ceramah Maulidur Rasul. Sebenarnya bagus. Maknanya kita mengingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak perlu terikat dengan tarikh 12 Rabiul Awal. Yang terikat dengan tarikh 1 Syawal, itu terikat dengan tarikh. 1 Ramadan terikat dengan tarikh. Adapun nak mengingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia sepanjang masa sebenarnya. Sepanjang kehidupan kita, kita perlu ingat dan rasa sayang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada dalam surau ni sekarang, sayang tak kat Nabi Muhammad? Dah makan malam belum? Belum. Sayang tak kat Nabi Muhammad? Alhamdulillah. Bukti dia apa dia? Selawat. Baru ni ada orang selawat berarak sampai tak sembahyang zuhur. Letih berarak. Balik-balik tidur, bangun pukul 6 petang. Semangat dia sambut maulud. Apa bukti kita sayang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita yang ada kat sini, orang perempuan kat belakang, sayang tak kat suami? Macam tak berapa sayang. Orang lelaki sayang tak kat isteri? Tengok orang lelaki setia bagus. Tapi apa buktinya? Apa bukti kalau kata sayang? Ada orang dia kata sayang pada isteri, saya sayang, tapi bila isteri dia malam-malam kata, bang, saya rasa lenguh belakang ni bang, peha rasa tak sedap badan, dia jawab apa? Awak tu dah biasa tu. Kalau dia sayang, dia akan tanya kat mana lenguh-lenguh, saya tolong picit-picit sikit, esok tu pergilah cek, pergi klinik. Itu bukti. Kena buktikan dengan perbuatan. Maka kalaulah kita ni sungguh sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Apa buktinya? Kita tanya diri kita sendiri, apa bukti kalau sayang kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bila kita sayang pada seseorang, kita akan ada semangat nak ambil tahu tentang orang tu. Kita akan ada semangat nak tiru orang tu kalau boleh. Nak ambil tahu. Oh, kalau orang yang kita sayang, mesti kita nak ambil tahu. Bagai contoh, orang yang minat pemain bola katakan. World Cup tak lama lagi ni, ramai orang nak qiyamul lail ni. Siapa pemain bola yang hebat sikit sekarang? Orang yang minat main bola, adik-adik kita yang hebat sikit main bola sekarang, siapa? Oh, orang sini tak tengok bola, warok belaka. Siapa? Messi. Messi. Dia kalau kat Terengganu, di hospital ada banyak Messi. Dia tahu semua. Messi ni main asal dari Brazil, main pasukan Manchester, tahu belaka. Tu pun ada orang bisik belakang, bukan Brazil Ustaz, Argentina. Dia subhanallah belakang. Kat MU, Barca. Yang Brazil tu Neymar lah Ustaz. Dia tahu belaka kalau pemain bola. Sebab dia minat, dia akan ambil tahu tendang kaki mana, pakai kasut brand apa, dia nak tiru. Itu yang minat bola. Yang minat artis, cara minat artis. Yang minat golf, dia minat cara golf. Apa nama tu? Harimau kayu tu, Tiger Woods. Berapa kali seminggu masuk green, macam mana pakai ni, lama ambil tahu. Sebab dia minat. Maka setakat mana minat kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minat kita dengan Nabi Muhammad, nak bersungguhnya kita nak ambil tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita belajar bahawa Nabi Muhammad ni ada 4 sifat yang wajib. 4 sifat yang wajib bagi Nabi Muhammad. Tak payah tengok kamera tu, nak masuk Facebook. Tengok sini. Ada 4 sifat yang wajib bagi Nabi Muhammad. Apa dia? Wujud, kidam, lagi bakar. 4 sifat yang wajib bagi Nabi Muhammad: siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Apa maksud sifat wajib bagi Nabi yang kita dah sebut? Oh, ni sifat wajib bagi Nabi. Wajib apa? Yang pertama sekali, wajib ada sungguh pada Nabi. Satu. Yang kedua, kita wajib percaya memang ada sungguh sifat-sifat ni pada Nabi. Yang ketiga, yang paling penting, wajib berusaha untuk tiru sifat tu. Yang pertama, wajib ada, makna ada sungguh pada diri Nabi. Yang kedua, kita wajib percaya ada. Yang ketiga, wajib berusaha untuk tiru. Saya ulang 2-3 kali ni sebab nampak ada orang perempuan belakang dia ambil nota, tulis. Sempat tak tulis? Sempat? Boleh baca tak nanti tulisan sendiri tu? Ada orang dia ambil nota, laju nak baca balik, kata ustaz saya pun tak faham tulisan saya ni, laju sangat. Lepas tu saya ulang tadi. Biasa saya pergi mana-mana masjid, jabat, korporat, orang perempuan ni dia suka ambil nota. Kita pun semangat je nak beri. Orang lelaki biasanya dia terus hafal. Tak apalah, ambil kat telefon pun ada, tak ada masalah. Ustaz janganlah strict sangat, kuliah maghrib je ustaz. Okey. Bila kita sebut sifat yang wajib bagi Nabi 4 tu, maknanya memang ada sungguh. Kita wajib percaya, dan yang penting kita bukan bilang saja. Oh, Nabi sifat apa? Siddiq, benar. Kita bercakap menipu. Kita tak ikut Nabi. Allahu Akbar. Saya pernah ceramah dengan ada sekumpulan orang korporat. Dia kumpul CEO. Bila kita ceramah, kita kata dalam perniagaan kita perlulah mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ustaz, nak berniaga sekarang tak boleh dah jujur-jujur cara Nabi. Jujur ni kena tipu.
Kita duduk niaga kalau jujur sangat kena tipu. Tak boleh dah ikut cara Nabi. Saya kata salah Haji tak ikut Nabi tu. Yelah, kita jujur ni kena tipu dia orang. Salah. Nabi berniaga jujur. Apa tadi kita sebut? Amanah kan? Nabi ada amanah dan Nabi juga ada fatanah. Apa fatanah? Cerdik, bijaksana. Yang awak kata kena tipu tu awak jujur tapi tak bijak, sebab tu kena tipu. Nabi dia jujur dan juga dia bijaksana. Macam mana nak market harga, macam mana nak influence orang, macam mana after sale service, macam mana nak supply bila ada demand, macam mana nak main stock. Nabi bijaksana. Kalau awak kata jujur tak boleh ikut Nabi, kena tipu sebab tak bijak, sebab tu kena tipu. Nabi tak kena tipu sebab dia jujur dan fatanah. Maka kita kena berusaha mencontohi Nabi. Bila kita sebut sifat benar, Nabi ni cakap benar. Kita macam mana? Benar ke tak? Bila duduk saya suka dengar pengalaman kawan-kawan kita belajar. Kita tak pandai sangat. Ada kawan-kawan, ada seorang tu business oil and gas. Saya sebut kat dia, saya kata saya duduk tengok petua nak jadi kaya, tua nak berjaya dalam bisnes dua. Yang pertama banyak sedekah, yang kedua jangan bohong. Oh, dia kata betul. Memang saya pun pegang macam tu. Dalam bisnes, prinsip pertama jangan bohong. Prinsip kedua jangan bohong. Prinsip ketiga jangan bohong. Dia kata memang jangan bohong dia cakap. Saya kata dah kamu kata 3 kali jangan bohong, yang tiap-tiap kali kita keluar ni kamu tipu isteri kamu, macam mana? Oh, tipu isteri tak apa. Tipu dalam bisnes tak boleh. Ada juga orang fikir gitu. Tipu isteri tak apa, tipu dalam bisnes tak boleh. Maknanya kita tak tiru Nabi lagi. Kita hanya sebab rasa ada kepentingan, nak jaga rekod, nak jaga track record, nak jaga image, tak menipu. Isteri kat rumah kita tipu. Anak-anak kita cakap bohong. Jangan. Kita kena tiru Nabi. Nabi ni dia bergurau pun tak bohong. Kan ada kisah masyhur yang Imam Ghazali cerita. Ada seorang makcik tua datang. Makcik tu kata, Rasulullah, tolong doa supaya makcik boleh masuk syurga. Rasulullah kata, makcik, orang tua tak ada dalam syurga. Menangis macam tu. Rasulullah kata, sebab apa pula menangis ni makcik? Makcik kata, dah Rasulullah kata orang tua tak ada dalam syurga. Rasulullah pun tersenyum. Makcik, orang tua bila dia masuk ke syurga, dia akan kembali usia dia sweet berapa? Oh, tak 17. Sweet 30 something, 33. Itu umur ahli syurga, 30-an. Makcik tu pun sengih balik. Maknanya Rasulullah bergurau, tidak bohong. Dia kata orang tua tak ada dalam syurga, gurau tapi tak bohong. Boleh tak saya nampak ada orang baru sampai tu yang duduk dekat pintu ni, boleh tak kalau ke depan sikit tak apa? Boleh tak kalau kita gerak depan sikit sebab ada orang baru datang tu, kita ke depan sikit. Boleh tak ke depan sikit? Boleh? Kita ke depan sikit, ke tengah sikit pun tak apa. Boleh ke depan sikit lagi. Siapa datang depan mudah tambah jodoh. Sebab kawan-kawan kita, sebab dia tengok kat pintu penuh, dia tak masuk dah. Orang perempuan pun kalau ke tengah sikit pun tak apa. Fill in the blank. Nabi banyak keadaan. Kita kadang-kadang kita bergurau, tak apalah nak suruh orang ketawa, tak apalah nak buat joke, kita bohong. Nabi bergurau pun tak bohong. Seorang sahabat datang jumpa Rasulullah, wahai Rasulullah, saya nak musafir jauh, ada barang banyak, boleh tak Rasulullah bagi kat saya unta seekor, nak travel ni? Rasulullah kata, aku bagi anak unta kat kamu. Sahabat tadi kata, Rasulullah, saya nak berjalan jauh, barang banyak, anak unta nak buat apa? Rasulullah pun senyum. Rasulullah kata, semua unta adalah anak unta. Aku akan bagi kamu anak unta yang dah bapak unta lah, tapi dia tu anak kambing kan, anak lembu, unta besar, anak unta juga. Mak Nabi kata aku akan bagi kamu anak unta, tapi yang dah dewasa lah,
Maknanya nak beritahu Nabi bergurau pun tak bohong. Dan banyak perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ada kalanya yang orang dulu tak faham. Sebagai contoh, kita minum air, kita nak minum air, kalau lalat jatuh dalam gelas air kita, nak buat macam mana? Kita pergi kedai, order air, tiba-tiba lalat jatuh, nak buat macam mana? Celupkan lalat, lepas tu minum dengan lalat-lalat. Celup, lepas tu keluarkan. Okey, keluarkan lalat. Air tu boleh minum tak? Boleh. Sanggup minum tak? Saya order air lain, tak apa Ustaz. Saya bayarlah, dia kata. Saya terbayang lalat tadi transit kat tempat lain dulu sebenarnya tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, "Idza waqa'a adh-dhubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu thumma liyanzi'hu fa inna fi ahadi janahihi da'un wa fil akhar shifa." Nabi kata, bila lalat jatuh atas minuman kamu, maka tenggelamkan ia, kemudian keluarkan ia. Sesungguhnya di sebelah sayapnya ada penawar, di sebelah lagi ada racun. Berdasarkan kajian, ada kajian-kajian dibuat tentang housefly, tentang lalat. Dan zaman Napoleon dulu pun dia orang kenal pasti bahagian yang ada penawar diambil jadi sebagai penawar, dibawa pergi kalau perang dulu jadi ubat luka dan sebagainya. Dikaji memang lalat di sebelah sayapnya memang ada racun dan di sebelah lagi akan ada penawar. Dan sifat lalat kalau dia jatuh dalam air memang dia akan landing sebelah. Dan kalau landing itu sebelah racun, bila tenggelam dia akan neutralize balik. Kalau landing itu di sebelah penawar, tenggelam pun tetap dia akan neutralize. Dulu zaman Sayyidina Abu Bakar dulu, kalau jatuh lalat dia orang celup, buang, minum. Tak tanya banyak dah. Tapi kita sekarang alhamdulillah ada kajian-kajian saintifik akhirnya membuktikan yang Nabi sebut tetap benar. Sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita je lah sanggup minum ke tak sanggup, itu bergantung kepada keimanan kita. Tapi masalah juga pernah berlaku, ada orang bila tikus jatuh, dia pergi celup tikus. Dia pergi kiyah dengan lalat. Jangan kiyah dengan tikus. Tikus ada hukum hanya apabila jatuh dalam minyak yang beku, yang jadi macam mentega tu kan, itu ada hukum tikus. Buang kawasan keliling, itu syaratnya beku. Yang ada dikiyah dalam minyak cair kemudian dia celup buang, itu jangan kiyah lah tikus dengan lalat. Nabi sebut ini secara khusus isu lalat. Walaupun kita kata lalat, tapi nak beritahunya yang Nabi sebut itu benar. Maka begitulah perkara-perkara yang lain lagi. Banyak dalam bab makanan, dalam bab amalan, dalam bab zikir, dalam bab mencari rezeki, dalam bab hidup berjiran, semua benar. Jadi kita kata benar tak ada tiga. Yang pertama, benar ada wajib ada sungguh, wajib kita percaya, dan wajib kita tiru. Tiru Nabi dapat pahala. Bahasa kita sebut tiru Nabi. Bahasa agama sebut amalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ungkapannya benar. Kita hari ni macam mana? Kadang-kadang anak kita menangis, Dia abah beli gula-gula. Lepas tu anak tu diam, kita tak beli pun gula-gula. Itu bahaya sebenarnya. Kan? Jangan menangis. Nanti buat homework, siap homework, nanti cuti ni kita pergi mandi kolam. Sampai masa tak mandi kolam pun. Jadi kita melatih anak-anak berbohong. Lagi teruk, tengok telefon, orang telefon nombor ni naik, Allah ni nak minta hutang, tak settle lagi payment lah ni. Bagi telefon kat anak, cakap abah pergi surau, abah tertinggal telefon kat rumah. Cik baik anak tu tak jawab macam nuju 14 lah. Abah cakap abah tak ada kat rumah. Kita sedang mengajar anak berbohong.
kita sedang menanam rasa tak percaya anak pada diri kita sendiri. Bagi tahu isteri, ambil telefon tolong jawab. Abang tak ada, cakap je abang tinggal telefon. Isteri pun spotting, kena spotting. Isteri sendiri kata, oh dia ni best friend dia pun dia tipu. Tak mustahil dia tipu aku. Dia tipu aku. Jadi masalah cakap tak benar ni, ada orang dia ambil mudah. Ni zaman telefon ni tuan-tuan, sambut maulud sayang Nabi, mengaku sayang Nabi, selawat lah, qasidah lah, kata sayang Nabi, cakap bohong. Telefon janji nak mesyuarat pukul 9.30. Kat mana tu? On the way. Rupanya baru pakai underwear kat rumah. Menipu. Bos tanya, awak mana tak masuk office? Oh, anak saya demam lah, pergi klinik. Rupanya dia duduk shopping. J-card nak dapat 70%. Kata sayang pada Nabi tapi bercakap menipu. Rasulullah kata jangan menipu. Ada orang yang dia mula menipu sehingga akhirnya tercatat di dahinya kadzaban. Sifat menipu ni kena cop. Allah cop. Memang dia ni kaki menipu. Ada tak tuan-tuan orang yang kita kenal, kawan-kawan dia bercakap, siapa beritahu? Dia. Oh dia, kalau dia bagi tahu dengar saja boleh, percaya jangan. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercakap benarlah walaupun pahit. Sebab apa? Sebab kita nak tiru Nabi. Nabi bercakap benar, jujur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam peristiwa Isra' Mi'raj, kita tak lama lagi nak Isra' Mi'raj, Nabi bercakap benar. Ada orang nasihat pada Rasulullah, tak payah cerita Rasulullah pergi Palestin, balik hari, naik ke langit, tak payahlah, nanti lagi banyak orang nak kutuk Rasulullah. Rasulullah kata, aku kena sampaikan ini yang berlaku, aku kena bercakap benar. Cakap benar menyelamatkan Nabi. Kita juga sedemikian. Ustaz, dah kan ada orang kata bohong sunat. Bohong sunat tak ada. Kalau nak kata bohong harus ada keadaan. Itu pun keadaan-keadaan tertentu, nak mendamaikan orang yang bergaduh. Jadi kita pusing sikit supaya orang ni bersangka baik, jadi boleh baik. Jumpa A, bawa makanan kegemaran A, B kirim ni, tu bagus sangat, kan nak bergaduh dengan aku, nak berdamai dengan aku. Kita pergi jumpa B, A kirim salam, A selalu puji awak kat belakang awak. Kita bohong harus untuk mendamaikan dua orang yang bergaduh. Ada perangai, kepribadian, perilaku kita, jangan sekali-kali kita berbohong. Ada orang dia rasa tak salah bila berbohong. Ada orang kalau dia cakap nipu, kita nampak dah gaya dia. Kadang-kadang dia jadi pusing tengok ke kanan kalau cakap tipu. Mata dia klik lebih. Ada orang sedemikian. Tapi ada manusia yang selamba rock je kalau bab menipu. Sebab dia memang dah jadi naturally menipu dia. Kita tak cakap tentang bosnya yang tepi jalan tu. Kita cakap yang datang masjid surau sendiri pun. Orang yang datang masjid surau ada tak menipu? Ada tak yang menipu? Saya sendiri ada pengalaman ceramah perdana masjid, ramai jemaah. Dah lepas ceramah, dia orang entertain, AJK Masjid kata, jom Ustaz, kita dah book kat kedai makan sedap malam ni. Saya kata jom lah, tak apalah, saya pun tak makan lagi. Lepas ceramah makan ramai-ramai meja besar ni, depan saya SU masjid. Mentara tunggu order, telefon dia bunyi. Hello, abang dengan Ustaz ni masih lagi kat masjid bincang-bincang. SU masjid. Saya pun tengok muka dia, kat masjid ke? Abang, dia jawab, abang dengan Ustaz ni kat masjid. Kita orang duduk bincang. Kat restoran tu. Saya tanya SU masjid ni, kat masjid ke Ji? Abang kat restoran dengan Ustaz. Maknanya selalu sangat bohong isteri. Makna dia bercakap bohong itu menjadi kebiasaan. Ingat Nabi sebut salah satu sifat orang munafik apa dia? Idza haddatsa kadzaba. Apabila dia bercakap, dia bohong. Yang Nabi sebut ada perkara benar tak benar, sahabat nampak ketika itu. Hari ini subhanallah ada perkara-perkara saintifik, perkara yang Nabi sebut dulu tapi terbukti pada zaman kini ada manfaat-manfaat. Orang sains jumpa kan. Nabi sebut contohnya dalam bab makan minum, Nabi galakkan kita makan kurma.
Nabi galakkan kita habbatus sauda. Nabi sebut dari segi amalan, apa yang Nabi sebut, bangun pada waktu pagi beri kesihatan, kan? Bangun ketika untuk qiyamul lail ni baik untuk, bukan saja waktu itu mustajab doa, tapi bagus juga untuk kesihatan badan kita. Dalam bab kurma, tuan-tuan, Rasulullah sebut barakah. Ini benarnya. Nabi kata orang yang ada kurma di rumah itu akan dapat keberkatan. Nabi sebut ahli rumah yang ada kurma tak lapar penghuni rumahnya. Nabi sebut banyak. Nabi sendiri bagi tahu baginda suka makan kurma dengan menyatakan bahawa ada hari yang tidak ada makanan lain tapi ada kurma di rumah baginda. Allahu Akbar. Kurma hari ini terbukti, tanyalah pakar-pakar sains Islam tak Islam, dates kurma sangat-sangat baik. Saya nak tanya secara ikhlas lah malam ni. Tak apalah, kita nak bincang-bincang. Yang ada dalam surau malam ni, siapa yang rumah dia sekarang malam ni ada kurma? Boleh tak angkat tangan? Ada tak? Yang memang ada kurma kat rumah? Ada? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Niatlah. Nabi suka makan kurma, aku pun nak makan kurma. Kan? Dapat pahala dah. Dapat pahala dah. Paling hebat kurma Nabi tu, apa dia panggil kurma? Apa kurma Nabi? Dekat satu masjid tu saya tanya, apa nama kurma Nabi tuan-tuan? Yusuf Tayyub. Yusuf Tayyub. Kan? Cuma kurma Nabi ni kalau makan terlalu banyak, dia ada kesan boleh menyebabkan botak kepala. Sebab harga dia mahal. Itu tak payah ambil nota lah muslimah. Ya, tak apalah kurma Nabi ke tak kurma Nabi ke, tak ada masalah. Tapi secara orang sains kaji, dan kurma adalah buah yang paling kerap disebut dalam Quran. Benarnya yang Nabi cakap berkenaan kelebihan kurma ni. Hari ni kajian orang-orang yang duduk di kawasan padang pasir, kadar pengidap kanser yang paling sedikit tu padang pasir. Jarang orang duduk padang pasir ada kanser, sebab mereka banyak makan kurma. Dalam kurma anti kanser yang sangat hebat. Anti kanser. Orang perempuan yang mengandung, ya Allah, makanlah kurma. Suami-suami kalau isteri mengandung, beli kurma makan. Dia punya potasium, kalsium, magnesium cukup banyak. Baik untuk tulang baby dalam kandungan, baik untuk kuku, untuk gigi, untuk brain. Kurma terbukti. Ya Nabi, benarnya Nabi beritahu. Bahkan orang perempuan masa dekat-dekat nak bersalin tu, masa sakit tu, sakit apa dia panggil tu, nurse dia cakap push tu. Sakit nak beranak tu lah, contraction ke apa. Masa tu pun bagus kalau makan kurma. Ustaz nak makan macam mana tengok sakit ni? Ketika Maryam sakit nak melahirkan Nabi Isa alaihissalam, Allah suruh makan kurma. Dalam Quran Nabi Muhammad beritahu, Maryam kan wahuzi, suruh goncangkan pokok kurma. Jatuh buah kurma, makan Maryam. Betul lah, bukan orang nak salih goncang pokok kurma boleh jatuh, itu kuasa Allah. Tapi Allah nak ajar ada ikhtiar. Dan kita nak goncang kaki katil ke Ustaz? Tak payah, ikhtiar lah sedih makan. Cuma saya pernah ada orang beritahu, Ustaz, saya mengandung, saya tak nak makan kurma. Dia kata, sebab apa kak? Kalau Rasulullah suruh makan, Rasulullah suka makan, saya tak nak. Kalau mengandung, saya tak nak makan kurma. Saya takut nanti baby keluar warna kurma. Kita nak beritahu kawan-kawan kita orang India, bila mengandung tiap-tiap pagi minum susu. Boleh faham? Ada lagi tak faham apa kaitannya? Baby warna susu dah. Tak apa. Tapi kita yakin dan Nabi suka, Nabi galakkan, oh aku nak makan. Kita dapat pahala dah. Kalau beli ada kat rumah makan dapat pahala. Itu bab makanan, bab amalan. Nabi janji dengan para sahabat kemenangan Islam ketika masih berada di Mekah lagi. Nabi turun ayat, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur.
Dia orang akan kalah dan akan lari di tapukan. Ni masa kat Mekah. Masa kat Mekah ni, para sahabat tak ramai, Islam kena tindas. Nabi baca ayat, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Dia orang akan kalah dan akan lari di tapukan. Bayangkan baca ayat, dia orang akan kalah dan lari di tapukan. Baca ayat macam masa orang Islam sedikit, masa orang Islam sedang kena seksa. Dah apa kaitan ni ayat ni? Mereka akan kalah lagi di tapukan. Beberapa tahun Nabi berada di Mekah selepas ayat tu. Kemudian Nabi hijrah ke Madinah. Duduk 2 tahun di Madinah, perang Badar. Dalam perang Badar, Islam menang besar. Masa Islam menang tu, orang kafir lari di tapukan, patah balik. Sekali lagi Nabi baca balik, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Mereka kalah dan mereka lari di tapukan. Sayyidina Umar kata, baru aku faham apa yang Nabi sebut 7 tahun yang lalu. 7 tahun dulu Nabi dah sebut. Hari ni, hari perang Badar, baru aku faham benarnya apa yang Nabi SAW sebut. Maknanya benarnya Nabi. Yang Nabi sebut orang yang tinggal solat, tulang rusuknya akan dihimpit dalam kubur. Benar. Nabi sebut orang yang terlibat dengan riba akan kena isytihar perang dengan Allah di hari akhirat. Benar. Nabi kata orang rasuah tidak ada keberkatan dalam hidup dia. Benar. Nabi kata orang yang tak peduli amanah anak-anak isteri. Benar di hari akhirat. Dan nak tahu macam mana benar ke tidak tu, nak tahu macam mana benar ke tidak, masuk dalam kubur dulu, tahulah. Kita masuk dalam kubur nanti lah, ya sungguhlah aku belajar Nabi kata tu lah rusuk penimpit bila tinggal solat. Ya Allah, benar. Itu disitulah ukuran yang kita kata wajib percaya tadi terhadap benarnya apa yang Nabi SAW sebut. Masyarakat kita, habis masa dah tu, masyarakat kita kadang-kadang dia dengar tapi tak peduli. Yang apatah lagi dalam zaman sekarang, zaman ekonomi yang agak tertekan seluruh dunia pada hari ni, orang harga barang kata, dia tak pedulilah, yang penting dapat duit. Halal haram tak kisah. Tak payah ceritalah Ustaz, halal haram ni tak payah ceritalah. Dalam kubur kita zaman sekarang, kita perlu duit Ustaz. Kita perlu, ada lubang kat situ sapu, lubang kat sini sapu, tak kisahlah. Dia tak peduli halal haram. Nabi dah beri peringatan, yang haram akan menjadi bahan bakar api neraka di hari akhirat nanti. Setiap darah daging yang tumbuh daripada sumber yang haram akan jadi bahan bakar api neraka di hari akhirat nanti. Percaya ke tidak? Benar Nabi kata. Nak tahu percaya ke tidak, tunggu dulu akhirat nanti. Kan? Ada orang dia tak peduli, niaga dia tipu orang, dia minta rasuah, dia bagi rasuah, orang bagi amanah, dia khianat, duit orang dia berhutang, dia tak bayar. Sedangkan Nabi beritahu, dia tak percaya. Ada masyarakat kita ni kaki judi ada lagi. Kaki judi, dapat gaji pergi beli nombor ekor dulu, 4D Magnum, nombor paling laku sekarang 370. Tambah hujung tu 8, kaya. Nah, beli nombor. Ada lagi tak peduli halal haram. Dia nombor ekor tu sekali beli berapa harga dia? Nasib baik tak ada yang jawab. Saya pernah tanya kat satu masjid, tuan-tuan, berapa harga nombor ekor tu? Tak bila jawab. Saya kata bila tahu nombor Magnum. Kawan saya beli Ustaz. Power punya tak bila tahu harga nombor ekor. Tapi ada orang dia tak beli nombor ekor, dia judi cara lain. Betting tengok main bola. Ni siapa menang? Judi bola. Ni tak lama lagi nak World Cup ni, taruh dah duit ni, dah masuk dah. Yang judi kecil-kecil budak-budak, judi kuda, judi dekat internet. Yang besar yang besar cara besar. Kat padang golf pun nak judi, tak tee off lagi ni, baru nak warm up. Hole by hole ke 30-10-10. Ya Allah, sampai situ nak judi lagi. Ya, tak peduli. Dia tak percaya apa yang Nabi sebut tentang keadaan dalam kubur. Pagi Jumaat kita baca ayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Muhammad, hari akhirat ni kalau kamu tengok orang-orang yang banyak buat dosa kat dunia dulu, mereka akan berkata, wahai Tuhan kami nampak dah syurga neraka, kami dengar dah dulu kat dunia dulu, farji'na, tolong hantar balik kami ke dunia, na'mal salihan, kami nak buat amal soleh, inna muqinun, kami yakin dah ni bila tengok syurga neraka. Percaya tak perkara ini? Nabi Muhammad beritahu dalam Quran bahawa ada manusia nak balik ke dunia. Kami akan suruh anak kami solat, kami tak akan nipu dah dalam niaga, kami akan hormati jiran kami percayalah, Rasulullah beritahu, nampak dah syurga neraka, tolong ya Allah hantar balik kami ke dunia. Ini bukan saya beritahu, Nabi Muhammad beritahu melalui Quran. Benar. Allah Ta'ala jawab, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Allah Ta'ala jawab, manusia, kalau aku nak, aku beri hidayah semua jadi baik, tapi aku dah janji bahawa aku akan sumbat dalam neraka jahanam di kalangan jin dan manusia. Tak boleh balik dah. Percaya tak percaya itu bergantung kepada iman kita kepada benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah benar. Dia pernah berlaku, nak cerita benar Nabi. Barangkali malam ni kita selesai benar Nabi. Masa hijrah, Rasulullah panjang kisah hijrah. Rasulullah lepas daripada kawan orang Mekah semua. Rasulullah lepas. Pembesar Mekah buat tawaran, siapa-siapa yang dapat tangkap Muhammad hayyan aw mayyitan, hidup ataupun mati, akan diberi ganjaran 100 ekor unta. 100 ekor unta ni, unta seekor ni, orang yang ada unta seekor makna dia ada kenderaan mahal, paling mahal lah. Dapat tangkap Muhammad 100 biji Lamborghini. Dapat 100. Antara yang kejar Nabi Muhammad, ada seorang memang dapat jejak, dia sampai dekat dengan Rasulullah, nama dia Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik sampai dekat Nabi dah, dia nak angkat tombak nak tikam Nabi. Rasulullah paling, Rasulullah kata Allah. Ketika itu kaki kuda depan dia terpelecok, mana dia tenggelam ke bumi gitu sikit, lalu Suraqah pun tersembang tersungkur, tersembang tu perlu vocabulary Terengganu, tersembang, tersungkur. Bila jatuh dua kaki depan tu dia pun tersungkur. Rasulullah pula ambil tombak dia, siapa selamatkan kamu? Lalu Suraqah kata, aman ya Muhammad, aman. Bila nak dikata aman, jangan tengok tadi dia samsing nak pukul, bila dia jatuh minta maaf pula. Rasulullah kata, boleh, aku boleh lepaskan kamu dengan syarat. Dengan syarat, tengok Nabi pun cerdik ni, fatanah, menggunakan musuh untuk lawan musuh balik. Ni aikido punya cara, guna tenaga lawan untuk jatuhkan lawan. Rasulullah kata, wahai Suraqah, aku boleh lepaskan kamu dengan syarat kamu patah balik. Kalau jumpa ada orang nak kejar aku, kamu kena halang dia. Setuju? Oh ya Muhammad, ya. Dia orang jahiliyah ni, walaupun dia jahiliyah, dia berjanji, dia tepati janji. Dia janji nak, sebab dia terhutang nyawa, dia pun tak apa, aku akan halang balik. Lalu Rasulullah pun lepas dia. Dia bangun, pusing nak balik ke Mekah. Nabi panggil balik, wahai Suraqah, apa lagi Muhammad? Kamu akan dipakaikan dengan gelang kebesaran Raja Parsi. Raja Parsi? Kisra? Ya Kisra, kata Kisra bin Hormuz. Ya Kisra bin Hormuz. Suraqah pun balik. Siapa dia Raja Parsi? Masa ni, masa Nabi sebut ni masa hijrah kan, mana orang Islam kena kejar ke Madinah, tak ada apa lagi kat Madinah. Tapi Parsi masa tu apa dia? Kuasa besar dunia. Amerika, China, France, ni kuasa besar dunia. Parsi. Islam tak ada apa-apa lagi. Nabi beritahu, wahai Suraqah,
kamu akan dipakaikan dengan gelang kebesaran Raja Parsi. Kejut Suraqah. So di sini ada dua perkara yang tersirat. Bila Nabi kata kamu akan dipakaikan gelang kebesaran Raja Parsi, ada dua perkara tersirat. Apa dia? Bila Nabi kata Suraqah, kamu akan dipakaikan gelang kebesaran Raja Parsi, apa dia? Apa dia perkara tersirat? Yang pertama, Suraqah akan masuk Islam. Satu lagi tersiratnya, Parsi jatuh ke tangan Islam. Benarnya ungkapan Nabi, perkara ini masa hijrah Nabi sebut. Tetapi setelah berlalu hijrah, perang Badar, perang Uhud, berlalu beberapa peperangan, beberapa tahun Nabi duduk di Madinah, Suraqah hijrah dan masuk Islam. Panjang kisah dia masuk Islam, tapi dia masuk Islam. Benar Nabi bagi syarat. Rasulullah wafat, naik Sayyidina Abu Bakar, naik Sayyidina Umar. Sayyidina Umar jadi khalifah, berlaku perang dengan Parsi. Dan dalam perang dengan Parsi, salah seorang tentera Sayyidina Umar adalah Suraqah bin Malik. Kalah Parsi. Sayyidina Umar pun ambil gelang mahkota kebesaran Raja Parsi. Sayyidina Umar panggil, mana Suraqah, mana Suraqah? Suraqah pun tampil ke depan. Sayyidina Umar kata, wahai Suraqah, ingat tak dulu apa yang disebut oleh Rasulullah? Oh ingat. Pakai ni. Inilah kebenaran janji Rasulullah. Dan aku nak kamu wahai Suraqah berlari keliling Madinah, beritahu Allah dah hancurkan Parsi, benar janji Rasul. Aku nak kamu berlari. Masa tu TV3, TV9 tak ada lagi nak sial lah, dia kena berlari gitu je lah media dia. Berlari. Suraqah pun berlari. Allah dah hancurkan Parsi, janji Rasulnya benar. Duk berlari, seronok dia ni. Sayyidina Umar pun panggil balik dia, wahai Suraqah, serah baliklah, Nabi janji kamu pakai je, bukan bagi kat kamu tu. Serah balik. Benar Nabi janji pakai. Serah balik, dia menjadi harta rampasan milik negara, ada pembahagian dia. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ramai orang yang kalau kita tanya pada hari ini, percaya tak kat Nabi? Percaya Ustaz. Ustaz tak payah cakap banyak, memang percaya. Nabi sebut memang kita percaya. Isra Mi'raj, percaya. Tapi Nabi kata, perintahkan anak solat ketika berusia berapa tahun kena suruh anak semayang? 7 ke 17? Bukan 17. Tapi dia kata percaya Nabi suruh, tapi dia buat tak? Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Pukul bila dah berusia 10 tahun. Ustaz, siang dia Ustaz. Anak saya tiap-tiap hari bangun awal nak tunggu van Ustaz. Weekend tak apalah, biarlah dia tidur. Dia sayang anak bukan umur 7 tahun, 17 tahun. Anak tak sembahyang subuh pun dia tak kata percaya kan Nabi. Amanah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab solat. Bahkan kadang-kadang di kalangan kita sendiri ambil mudah. Waktu letih, waktu sibuk tak sembahyang. Tak Ustaz, seluar saya kotor Ustaz, main bola. Tak sembahyang. Ni kasut saya ni Ustaz, seluar saya kena seluk ni, baru masuk green, tak sempat nak sembahyang zuhur. Nanti kawan-kawan lain semua nak pukul lagi bola. Saya seorang nak pergi sembahyang, segan juga saya Ustaz. Meraihkan kawan-kawan nak cukup 18 lubang, saya tak sembahyang jugalah. Kata percaya kat Nabi. Orang muda dalam mencari rezeki, yang penting awak kata apa? Lintang sapu je. Maka kalau kita orang yang benar percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga menjanjikan. Alhamdulillah, saya sempat sembang dengan pengurusi tadi. Pengurusi kata masa surau kita ni banyak ada kuliah, ada kelas Al-Quran. Hadiri. Sebab apa? Sebab kita percaya. Nabi kata, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk hadir ke majlis ilmu,
maka Allah Ta'ala buka baginya jalan ke syurga. Berada dalam majlis ilmu, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Malaikat membuka sayap-sayap orang yang berada dalam majlis ilmu sebab malaikat redha. Moga-moga majlis kita malam ni pun diteduhi oleh bukaan sayap-sayap para malaikat, insya-Allah. Tak payah tengoklah ke atas, tak nampak, tapi kita percaya, kita yakin. Aku berjalan kaki nak datang surau ni, dapat pahala tak? Rasulullah kata setiap langkah menghapuskan dosa dan mengangkat darjat. Itu kata Nabi. Percaya tak percaya serah pada iman kita. Duduk dalam majlis ilmu ni dapat pahala tak? Dapat pahala. Kalau tidur dalam majlis ilmu dapat pahala tak? Amboi, cepatnya jawab dapat. Dapat, insya-Allah. Allah tahulah dah kita letih nak bawa jalan, tapi bersungguh kita nak attend. Keyakinan kita tentang kelebihan-kelebihan orang yang hadir ke majlis ilmu menyebabkan kita jadi bersungguh. Tuan-tuan, saya melihat di sekeliling kita sekarang, alhamdulillah, di Selangor, di Kuala Lumpur, bahkan di mana-mana sekarang, pergi ke Johor, pergi ke Melaka, masyarakat mula berminat untuk hadir ke majlis-majlis ilmu. Mereka pakat datang, surau buat, masjid buat, kat rumah buat, tinggal kita je nak hadir ataupun tidak. We have no excuse dengan Allah di hari akhirat nanti. Majlis-majlis ilmu yang membawa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan saja di masjid surau sekarang, dalam TV pun banyak. Apa rancangan agama dalam TV? Tuan-tuan biasa tengok apa? Tanyalah ustaz. Lagi halaqah. Apa lagi? Tanyalah ustazah. Kurma manis. Kurma manis malam ni ya. Bismillah. Semanis kurma, manisnya kurma itu. Kilauan emas. Maknanya kita kadang-kadang, ustaz saya sakit lutut, ustaz nak berjalan ke surau, sakit belakang, ustaz tak boleh dah. Dalam TV pilih. Tapi kita pilih drama Indonesia juga. Dia tengok drama juga, seronok tengok drama ustaz, tengok tanyalah ustaz ni mengantuk lah. Ada orang yang macam tu. Ada orang dia kata, oh saya tak sempat dah nak keluar. Ada seorang makcik tu, dia kata, ustaz saya sekarang pagi-pagi suami saya beli TV satu letak dalam bilik tidur kami ustaz. Lepas sembahyang subuh, makcik duduk atas katil, makcik tengok, tanyalah ustaz, ibu jari kaki makcik ni kat muka ustaz tu. Tengok, duduk belunjuk kaki. Kata patut pun bau pagi-pagi kan. Tak apalah, tak ada masalah. Dalam bilik kita nak duduk macam mana ikut suka kita lah. Tapi manfaatkan hanya dengan ilmu. Sebab tu Allah Ta'ala kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, maknanya ilmu. Ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pelajarinya, kita amalkannya dalam kehidupan, kita akan selamat. Saya nak share mungkin dari segi amalan sikit. Sebab Allah datang ni, kalau boleh kita amal. Saya balik nanti pun tuan-tuan amal, saya pun dapat pahala, tuan-tuan sampaikan, kita pun dapat pahala sama-sama. Suatu zaman Nabi ni, ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang sederhana. Jadi suatu hari, sekumpulan sahabat Nabi yang miskin datang jumpa Nabi dalam keadaan agak tak puas hati. Rasulullah kata, apa masalah ni? Yang miskin ni kata, wahai Rasulullah, kami miskin, bila kami solat, ni orang kaya solat juga. Bila kami baca Quran, orang kaya baca Quran juga. Bila kami puasa sunat, orang kaya puasa sunat juga, wahai Rasulullah. Masalahnya, bila sampai masa bayar zakat, orang kaya bayar zakat. Orang kaya zaman Nabi. Kadang-kadang orang kaya zaman kita tak sungguh sangat nak bayar zakat. Datuk Cik Mat selalu beritahu kat saya, kata beritahu masyarakat, ada orang lebih semangat pergi haji sebab dapat title haji lepas pergi haji.
Tapi lepas bayar zakat dapat title apa? Tak ada title. Kan? Sebab tu orang ada orang yang tak apa sungguh nak bayar zakat. Jadi sahabat yang miskin tadi kata, bila kami semayang, orang kaya semayang. Bila kami puasa, orang kaya puasa. Bila kami baca Quran, orang kaya baca Quran. Wahai Rasulullah, bila bayar zakat, orang kaya bayar zakat, kami yang miskin ni tak ada apa nak bayar. Bila beli pedang, beli kuda untuk bantu Rasulullah beli baju besi, orang kaya buat. Tapi kami yang miskin ni tak ada duit nak beli pedang, beli baju besi untuk tolong Rasulullah. Rupanya itu aduan golongan miskin, cemburu pahala. Lalu Rasulullah kata pada grup yang miskin ini, mahukah kamu aku ajarkan satu amalan, sekiranya kamu amalkan, kamu akan dapat mengatasi orang kaya sebelum dan selepas kamu. Kalau kamu istiqamah amal. Yang miskin tu kata nak Rasulullah nak, sebab dia nak lawan pahala. Jadi amalan itu yang saya nak kongsi malam ni, tuan-tuan nak tak? Dan barangkali saya rasa ramai dah yang dah selalu amal. Cuma saja saya nak cerita asal amalan ini, moga-moga kita lagi semangat. Rasulullah kata, kamu amalkan selepas tiap kali solat, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Berapa dah? 99. Cukupkan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setiap kali selepas solat. Amal yang tu kata Rasulullah. Lalu yang miskin ini seronok, yes, jom balik beramal. Dia orang pun seronok sebab Nabi ajar dah amalan nak challenge pahala orang kaya. Dia balik beramal. 2-3 hari selepas itu, grup miskin ini datang lagi jumpa Nabi, muka tak puas hati lagi. Rasulullah kata, apa hal lagi kau orang? Yang miskin kata, wahai Rasulullah, kami dah balik beramal, masalah sekarang rahsia bocor, yang kaya tahu juga. Dia orang pun beramal juga Rasulullah. Rasulullah kata, zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu kelebihan yang Allah beri pada orang yang Allah pilih. Dah dia ni Allah pilih nak beri rezeki lebih, Allah pilih rajin beribadat, kau rajin-rajin lah balik beramal dah lah. Kan? Itu keadaan para sahabat Nabi. Mereka yakin bila Nabi beritahu sesuatu, mereka terus nak beramal. Sebab mereka yakin benarnya janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam kita hari ni lah. Dah ustaz, saya kadang-kadang imam kat tempat saya ustaz, dia baca laju sangat. Subhanallah. Saya baru 10, dia dah alhamdulillah. Dia jadi gia 5 terus kan. Macam mana? Nak ikut imam ke nak cukup 33? Cukupkan 33 sebab Nabi tak suruh ikut imam. Nabi kata 33. Tapi jangan baca kuat tuan-tuan, baca pelan. Subhanallah. Cara kira dia ni unmulah. 1 2 3 4 5 6 7 8 15. Satu pusingkan lagi 15. 1 2 3. Kan? Dah kalau imam laju sangat, kita kira kita cukup 33, tapi jangan baca kuat, takut ganggu jemaah. Subhanallah. Kira cukup 33. Tak usah. Tu ustaz cerita imam laju. Kat surau saya imam gia 2 je ustaz dari awal. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Saya ada meeting pukul 2 nanti lepas Zuhur. Habis macam mana boleh saya speeding sikit? Boleh. Laju sikit ikut, tapi jangan baca kuat, takut ganggu jemaah, fitnah tu orang kata kita nak tunjuk pandai pula. Yang penting cukupkan 13 kita kiraan. Walaupun amalan ini nampaknya kecil, tapi kalau kita istiqamah, kita yakin dengan apa yang Nabi SAW janji, maka selamatlah. Dalam Nabi ajar kita dalam nak beramal ni, lepas tu kita baca doa di awal tadi. Ada amalan-amalan yang Nabi ajar pada kita untuk bantu kita supaya kita istiqamah dalam beramal. Kita perlu Allah tolong kita untuk kita beramal.
Kita sendiri-sendiri nak beramal, kita tak mampu. Kadang-kadang letih, kadang-kadang malas, kadang-kadang rasa lemah semangat. Jadi kita perlu Allah tolong kita supaya kita ingat dia. Sebab itu suatu hari Rasulullah pergi kat seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Rasulullah kata, "Ya Mu'adz, inni uhibbuk." Mu'adz, aku sayang kat kau Mu'adz. Aku nak ajar kamu satu doa. Jangan tinggal selepas setiap kali solat kamu baca doa ni. Makna doa ini Nabi bagi special kepada orang yang Nabi sayang. Kemudian Mu'adz kongsi pula dengan para sahabat lain, dan doa itu sampai kepada kita pada hari ini. Doa Nabi beri kepada orang yang Nabi sayang. Apa doa tu? Kita baca sekali ramai-ramai. Doa tu pendek je sebenarnya. Kalau yang ada telefon bagus juga kalau nak rakam. Saya kadang-kadang bila kongsi doa ni, ada orang dia kata, lepas kuliah, "Ustaz boleh tulis tak doa ni?" Balik, tak payah tulis lah. Yang ada telefon mahal-mahal tu rakam je senang. Kita baca ramai-ramai. Kita baca sekali. Ni pun ada orang rakam ni. Doa yang Nabi ajar pada Mu'adz supaya bantu kita untuk ingat Nabi. Pendek je doa dia. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ada orang, ada di kalangan kita yang hafal dah doa tu. Ada yang hafal dah. Sekali lagi. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku. Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah tolonglah aku supaya selalu ingat kepadamu ya Allah. Kita minta Allah yang tolong kita supaya kita ingat Allah. Wa syukrika, dan tolonglah aku ya Allah supaya jadi hamba yang sentiasa bersyukur kepadamu ya Allah. Wa husni ibadatika, dan tolonglah aku ya Allah supaya jadi hamba yang sentiasa memperelokkan ibadahku kepadamu ya Allah. Kita minta Allah tolong kita ya Allah. Doa Nabi ajar kepada seorang yang Nabi sayang. Makna doa tu special. Alangkah baiknya kalau kita amalkan. Last sekali. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah tolonglah kami, tolonglah aku supaya sentiasa ingat padamu, supaya sentiasa bersyukur kepadamu, dan supaya sentiasa berusaha memperelokkan ibadahku kepadamu. Kita jadikan amalan, moga-moga kita boleh sentiasa cuba untuk istiqamah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas keyakinan kita betapa benarnya segala apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hujung ni saya nak berkongsi sedikit pengalaman sahabat saya yang berkait dengan benarnya yang Nabi sebut. Sahabat saya ni, dia usia dia tak sampai 40 tahun lagi. Sebelum dia belajar, saya belajar di Yaman, dia juga belajar di Yaman dulu. Berat badan dia 160 kilo. Umur tak sampai 40 tahun lagi, 160 kilo. Cimanih dia 20. Dia ikut rawatan gitu, treatment, kemudian dia istiqamah amal. Dia kata dia yakin yang Nabi sebut makanan-makanan, kita sebut madu kurma tadi, yang sahabat saya ni dia amal madu lebah, dia amal habbatus sauda, dia amal minyak zaitun. Sekarang ni dia maintain daripada 160 kilo dulu, sekarang jadi 87 kilo. Daripada 20 Cimanih dia turun sekarang 4.85 gitu je. Alhamdulillah, dia istiqamah amal. Dia belajar kat Yaman dulu, dia duk amal madu Yaman. Madu, sebab Nabi janji, Nabi sebut pada madu ini ada kesembuhan pada madu. Nabi sebut pada habbatus sauda. Pernah dengar apa sauda? Syifa. Habbatus sauda ni ubat segala penyakit. Secara saintifik, habbatus sauda dia merangsang immune system.
merangsang antibody badan. Antibody badan dia rangsang kuat. Musim-musim denggi ni sangat baik, biar immune system perlu kuat. Jadi Nabi sebut ubat segala penyakit. Bila menguatkan sistem antibody badan, itu benarnya Nabi kata ubat segala penyakit. Jadi sahabat saya ni dia, tapi tuan-tuan, kalau sebut bab madu lebah ni nak amal bagus dah, tapi kena pastikan yang benar-benar asli lah. Macam mana nak kenal madu asli? Antara cara berkesannya bila kita bawa balik ke rumah, isteri mengamuk. Antara tanda asli madu, kita bawa balik ke rumah, isteri kita marah mengamuk, itu madu asli sungguhlah. Ya, siap bawa parang lagi. Kan? Saya di peringkat awal tu dia kata, Ustaz duduk mengajar masjid, surau pejabat, bila lagi kita nak bawa perkara ni ke dalam masyarakat? Subhanallah, sahabat saya ni dia dah usaha. Dia pergi ke Yaman, dia import balik ke Malaysia. Baru ni 3 tan dia bawa balik, habis dia jual. Saya kata saya minta maaf, saya tak pandai nak berniaga-berniaga ni. Tapi dia duduk ajar. Jadi atas semangat kita pun rasa bagus juga, berniaga satu hal, tapi kita boleh proof, buktikan ni yang Nabi anjur, kita bantu masyarakat untuk amal dengan niat tersebut. Subhanallah. Di peringkat awal dulu, isteri saya dia buat PhD. Alhamdulillah lah dah konvo baru ni. Masa dia buat PhD tu selalu migraine. Bila sakit kepala, saya lah yang tukar tarik rambut dia suruh tarik rambut. Bila dia amal batu sauda madu, Allahu Akbar, dia kata keluar angin bang, sendawa atas bawah keluar, letih saya tutup hidungnya. Tapi dia kata ringan badan. Kita rasa seronok bila kata kita duduk makan suplemen ni yang Nabi anjur, kita amal dan kita sebarkan dalam masyarakat, jadi alternatif. Kakak saya, anak dia 10 bulan duduk berkahak tak boleh nak bernafas pakai nebulizer. Bila kita bagi madu pada baby tu, semua je pernafasan. Alhamdulillah. Dia minta lagi, ada lagi tak, kata belilah pula no. Kita seronok. Dan saya pernah baru ni ke Johor Bahru, isteri saya tertinggal pencuci muka dia. Bagi tahu dia orang Yaman guna madu lebah ni sebagai masker. Dia kata nak try lah, dia pun try 45 minit, kata tegang lah kulit muka bang. Saya kata tegang juga, nak tidur basuh balik, datang semut nanti. Dia basuh dah, tapi tetap juga datang semut gergasi. Saya pun rasa nak jadi semut kan. Sebenarnya kita rasa seronok perkara tersebut. Dan antara feedback yang banyak kita dapat ialah orang-orang yang kecil manis. Sebab mula-mula dia kata, saya tak pun nak confident Ustaz, ada diabetes, nak makan madu, honey manis. Tapi saya cuba amalkan. Baru ni kes ada seorang manager bank, tak pernah daripada kecil manis dia 9 dah turun 6 point something lah. Allah, kita rasa kepuasan. Jadi saya sekarang ni memang saya baru ke masjid, surau, mana-mana saya pergi, niaga satu, tapi kita punya matlamat nak mengajak masyarakat amalkan sunnah Rasulullah SAW. Cuma madu kita bawa tu mahal sikit tuan-tuan, sebab sahabat saya ni dia import masuk lab kat Yaman, ambil certificate of origin. Harga sekilo tu RM300. Jadi biasa saya bawa ke masjid surau, orang tak bawa duit. Jadi kalau ada orang nak, boleh ambil dulu, tulis nama sikit, besok bank in duit. Saya dah jual 1000 botol lebih. Kita target nak suruh orang amal sunnah Nabi ni, boleh ambil je dulu. Jangan ada orang kata Ustaz tak pernah tipu ke berniaga. Tak apa, memang ada pun benarnya kes, tapi kita punya matlamat nak ajak orang amalkan perkara ni, tawakal lah kan. Tuan-tuan nak lagi mujarab, ambil terus bank in malam ni, itu paling mujarab. Jadi saya rasa sekadar tu pada malam ini, moga-moga ada manfaatnya sedikit perkongsian kita. Kita sama-sama minta Allah Ta'ala beri kekuatan pada kita untuk terus hadir ke majlis-majlis ilmu. Satu yang terakhir sekali, tolong jangan pilih ustaz lah. Mana-mana ustaz yang datang mengajar, kita hadir majlis ilmu kan. Mana-mana ustaz yang kita faham bahawa hadir majlis ilmu dapat keberkatan. Ustaz TV ke, ustaz radio ke, ustaz tak masuk TV ke, kita hadir nak belajar. Kadang-kadang lagi ramai ustaz yang tak masuk TV, lagi banyak ilmu daripada ustaz TV. Lagi soleh, lagi makbul doa dia.
kan? Jadi kita pakat-pakat hadis, kita dapat pahala sama semua insya-Allah. Di samping kita hidupkan surau tempat kita ni. Terima kasih pada pihak Nganjur, Tuan Mat yang berusaha berhubung dengan saya sebelum ni. Moga-moga kita dapat manfaatnya. Sekadar itu, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So far from you,